Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat yang ke-58 surah Al-Hajj. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pentafsilan daripada wa'amilus solihat. Maknanya ayat ini sebenarnya mentafsilkan ataupun memperincikan lagi amilus solihat itu amal soleh itu, ya. Jadi di antara amal soleh itu ialah hijrah fi sabilillah. Antara amal soleh itu adalah hijrah fi sabilillah, meninggalkan darul kufri ila darul Islam. Mekah itu dianggap ketika itu adalah darul kufri kepada Madinah, sebab Madinah menjadi darul Islam. Hijrah meninggalkan maksiat kepada ta'ah, ya, hijrah meninggalkan kufur kepada iman, ya, hijrah meninggalkan maknanya al-batil kepada al-haq. Itu sebahagian daripada amilus solihat, ya. Maknanya sama ada ianya berlaku secara maknawi ataupun berlaku secara hissi. Hissi itu kita nampak. Hissi ni kita dapat nampak bendanya, ya. Maknawi ni spiritually, maknanya semangatnya, jiwanya benci dosa, tak mau lagi dosa, tinggalkan dosa, azam untuk tidak lagi. Jadi itu secara spiritualnya, secara maknawi dipanggil, ya, hijrah secara maknawi. Maknanya jasad tak nampak bergerak. Kalau jasad bergerak meninggalkan sesuatu tempat, itu dipanggil hissi. Ha sin ya, ha sin ya, hissi. Maknanya secara kelihatan, ya, secara kelihatan itu dipanggil hissi. Adapun maknawi tidak kelihatan, tapi jiwanya sudah benci dosa, ya tak? Jiwanya sudah kasihkan syurga, sudah maknanya ingat akhirat. Jiwanya sudah memandang dunia dengan pandangan yang maknanya penuh sanksi, ya tak? Dia memandang dunia dengan pandangan yang penuh sanksi. Aman itu hijrah yang berlaku secara maknawi.
hijrah yang berlaku secara maknawi. Jadi itu adalah sebahagian daripada amal soleh, ya, sebahagian daripada amal soleh. Yang di sini yang disebut dalam ayat ini adalah hijrah secara hissi, ya, secara hissi meninggalkan Mekah ke Madinah. Tapi hijrah secara hissi itu tentulah didorong oleh hijrah secara maknawi. Ya, takkan mungkin mereka meninggalkan harta benda, rumah, keselesaan, perniagaan kalau tidak ada, ya, dari sudut maknawinya, dari sudut semangatnya, jiwanya, mereka sudah benci kepada kekufuran. Mereka sudah mahu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala keselesaan demi patuh taat kepada perintah Allah, ya. Maka itu yang dikatakan orang yang hajaru fi sabilillah. Sejarahnya satu hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, itu sebenarnya turun puncanya ada orang yang dah berhijrah, tiba-tiba bila dibedah niatnya, rupanya hijrahnya tidak fi sabilillah. Hijrahnya tidak fi sabilillah, ya tak? Rupanya hijrahnya lidunya aw imra'atin yankihuha, ya tak? Hijrahnya kerana imra'ah, wanita yang ia ingin nikahi, yankihuha, ya tak? Rupanya dia berhijrah ke Madinah tu bukan pasal dia nak tinggalkan Mekah dan nak duduk dengan Darul Islam, tapi oleh kerana ada tunangannya, Ummul Qais namanya, ya, tak silap saya namanya Ummul Qais, ya, Ummu Al-Qais. Maka muhajir Ummu Al-Qais, tapi hadis itu tak sebut nama. Sebab, ya, yang penting ianya membawa pengajaran umum. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, sesiapa yang hijrahnya kerana dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, ya tak? Maka hijrahnya kepada apa niatnya. Dia tak dapatlah Allah wa Rasul, dia tak dapat keredaan Allah, tidak mendapat keredaan Rasul, dia hanya dapat dunia. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, ya tak? Jadi ada rupanya, tapi hadis tak sebut nama, ya, Quran pun tak sebut, sebab yang penting pengajaran. Orang tak penting, ya tak? Sebab manusia dengan wataknya akan berulang-ulang, akan ada orang pesennya rob itu. Ngapa duduk pondok weh? Tonyok contoh, ya tak? Contoh. Kod lah, ya tak? Kau ada niat tak betul, ya. Kau ada niat tak betul, niat tak betul. Jadi fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia berhijrah apa yang dia dapatlah niatnya. Dia tak dapatlah Allah, dia tak dapatlah Rasul. Kita pun itulah kerja buat kita. Kalaulah kerana menantu, teman sebenarnya tak apa, tapi segan ke menantu, ya tak? Apa menantu teman tu, wara'dun wabarqun, ya tak? Jadi teman terpaksa wara'dun wabarqun juga, ya tak? Itu. Jadi maknanya bukan fi sabilillah, ya tak? Bukan fi sabilillah. Baik, bukan semua orang selamat sampai. Ada yang qutilu, walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu. Kemudian qutilu, dibunuh. Kalau membunuh, qatala. Kalau membunuh ialah qatala, dibunuh qutila. Macam menulis, kataba, ditulis, kutiba. Memukul, daraba, dipukul, duriba, masalun, ya tak? Duriba. Lagi apa contoh, ya? Dia ala wazan fu'ila, ya, ala wazan fu'ila. Di, ya, di, ya. Jadi maknanya di itu, jadi dia bahasa Arabnya, dia punya perkataan tetaplah fa'ain lam. Hurufnya tetaplah fa'ain lam, tapi daripada fa'ala jadi fu'ila. Daraba jadi duriba, ya tak? Kataba jadi kutiba. Qatala jadi qutila.
Kalau qatala membunuh, tapi bukan dia membunuh, dia dibunuh. Qutila. Oleh kerana ramai, qutilu. Kalau asalnya qutila, bila dah ramai jadi qutilu. Ya. Waw dipanggil wawul jamaah, ya. Waw al jamaah, wawul jamaah dipanggil waw tu. Qutilu ada waw di ujung tu, ya. Waw itu dipanggil wawul jamaah. Ramai, ya, ramai. Ya. Adakah? Tak ada. Ajlasa yujlisu, ujlisa, bukan julisa, ujlisa. Didudukkan, didudukkan. Ajlasa jadi ujlisa, macam adkhala, udkhila, akhraja, ukhrija, dikeluarkan. Ukhrijat linnas, kan, dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Jadi dia pakai rubai, dia pakai 4, struktur 4. Dia tak pakai struktur 3, dia pakai struktur 4. Dia pakai mutaaddi, ya tak? Dia pakai mutaaddi. Jadi bukan jalan hijrah tu bukannya semuanya mudah. Ada yang terpaksa dipisahkan. Maksudnya bukan terpaksa dipisahkan, dipisahkan. Ummu Salamah, Abu Salamah dengan Salamah contohnya, 3 beranak nak berhijrah. Tiba-tiba kena sekat. Kaum Abu Salamah datang sekat, kaum Ummu Salamah datang sekat. Sekat 3 beranak ni nak berhijrah. Kata demo, ya tak? Kata demo, mana boleh, Ummu Salamah tu orang kami, kamu Abu Salamah jangan bawa-bawa orang kami. Udah terpisah, ya tak? Jadi maknanya Abu Salamah ni nak bawa lah anaknya Salamah. Kata dia orang-orang Abu Salamah ni pula, maknanya puak kaum kabilahnya, itu anak tu anak kami tu, anak kabilah kami. Ingat kami boleh lepas gitu je, kata dia kabilah, kata dia kabilah ni tadi. Jadi terpisah 3 beranak ni. Sampai akhirnya Abu Salamah, oleh kerana berhijrah tu wajib, maka Abu Salamah lah pergi seorang. Anaknya diambil oleh kabilah, anak dia ambil oleh kabilah. Ummu Salamah tinggal seorang. Dalam keadaan maknanya bila sampai waktu asar je, Ummu Salamah ni dia akan berada di sempadan Mekah, nak tunggu kalaulah tiba-tiba diberikan kebenaran berhijrah oleh kaumnya. Jadi ditunggu situ sambil menangislah, mengenangkan Abu Salamah dah lepas, dia tak lepas lagi. Anaknya pula tak ada sama dengan dia, dia ambil oleh kabilah Abu Salamah dan sebagainya. Jadi itu suasananya. Apa nama tu? Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, dia masa hijrah tu, orang sekat dia, kamu nak ke mana Suhaib? Nak hijrah ya? Kebetulan Suhaib dia bawa maknanya sedikit harta yang dia punya, ya, dirham dan dinar yang dia bawa tu, ya. Mana bukan berat-berat, sebab Nabi dah pesan tak boleh bawa barang-barang. Selamba je berjalan macam biasa. Orang ingat nak pergi makan angin je, ya tak? Nak pergi maknanya kiranya evening walk lah, ya tak? Jalan-jalan waktu malam begitu je. Jadi dibawanya dinar dengan dirham. Kena halang. Mana kamu Suhaib? Kan? Nak hijrah. Kamu dulu ingat, kamu datang dahulu ke Mekah, kamu itu bangsat. Ataita ila Makkah sa'lukan. Dalam bahasa Arab bangsat itu ialah sa'luk. Sad ain lam waw kaf. Sa'luk. Maknanya datang dulu bangsat, merempat daripada Rom. Suhaib datang daripada Rom, Rom Timur lah, Rom Timur Turki, datang ke Mekah. Tapi kemudian dia meniaga, akhirnya kaya. Namanya Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Ya. Kamu datang dulu merempat. Kalau bahasa kasurnya bangsat lah, sa'luk. Ya. Kamu ingat kami boleh lepas kamu begitu saja? Apa kamu bawa? Kan?
Kata di Suhaib, dinar wa dirham. Tak? Dinar wa dirham. Lalu bawa sini, kata dia. Lalu kata di Suhaib, kalau aku bagi kamu dinar dengan dirham ni, kamu lepaskan aku tak berhijrah dengan selamatnya? Bawa sini dulu. Bawa sini dulu. Tak. Ida, aku tak tanya, kalau aku bagi dinar dirham, kamu lepaskan aku ke? Memanglah. Jadi dia Quraisy kufar ni, dia pantang je. Pantang je, ada je. Dia kira nak nyapu je. Ya tak? RM900 tuan-tuan, setahun. RM900 setahun. 950 setahun. Setahun ada berapa hari? 365. Cuba bahagi RM950 bahagi 365. Sehari dapat berapa? RM2.08. Nasi ayam dapat? Dapat makan nasi ayam? Lebau. Ya. Jadi kita dapat RM2.08 pun jadilah Allah. Jadilah, ya tak? Jadi RM950 bahagi 365 hari, rasanya begitulah RM2.07. Rasanya kalau nasi lemak lepas lah. Nasi lemak makan 3 kali. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi lemak, petang nasi lemak, malam nasi lemak. Mak berlemak lah pun. Tak apalah, cerita balik cerita Quraisy ni, itu cerita belanjawan ya tak? Itu cerita belanjawan ya tak? Balik cerita Quraisy ya tak? Kata dia, kalau kamu bagi, kami lepas. Jadi Quraisy pun mentalitinya kopi tu je. Saya dapat jadilah ya tak? Saya dapat jadi. Jadi Suhaib pun serah segala dinar dan dirham dia kepada Quraisy. Dia pun dapatlah lepas. Ya? Dia pun dapatlah lepas ya tak? Jadi maknanya Nabi sendiri nak hijrah bukan senang. Digugat oleh Suraqah bin Malik, mengejar dia kan. Dihambat oleh Suraqah bin Malik. Mereka kejar sampai pula ke sebelum itu mereka kejar ke gua kan. Kiranya kalau dia mentoleh ke bawah memang nampak dah, kata Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi sebab itulah jalannya bukanlah selesa. Ada kalanya mungkin qutilu thumma qutilu, kemudian mereka dibunuh atau matu, atau mereka mati dalam perjalanan itu kan ya. Dalam perjalanan itu untuk hijrah meninggalkan darul kufri ila darul Islam itu barangkali ada yang mati di dalam perjalanan. Jadi asalnya apa? Mata. Asalnya ialah mata. Kalau dah ramai, matu. Mata yamutu. Ia telah mati, mata. Jadi telah mati ia, mata. Mat. Telah mati ia. Mat itu makna telah mati ia, ya tak? Mata yamut. La yamut. Allah Ta'ala tidak mati. Ya, subuhun qudusun rabbuna itu kita kata ya, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut. Mata yamut. Ya. Telah mati mata. Ya, akan mati yamut. Matilah mut. Matilah mut. Kan kita ada kan, aish azizan au mut syahidan. Aish azizan au mut syahidan. Kan ada nasyidnya, hayya hayya ya rijal hayya lil jihad, aish azizan au mut syahidan. Aish, hiduplah kamu azizan, mulia, atau mut, matilah kamu syahidan. Matilah syahid. Ya tak? Wala tubali lil adu, jangan peduli kepada musuh. Hayya hayya ya rijal hayya lil jihad, aish azizan au mut syahidan. Dulu nasyid ini ada masuk dalam TV. Masa itu muat lagi. Sekarang dah tak masuk TV dah, tak muat. Tak muat, ya tak?
Jadi maknanya nasyid itu mengajak, wahai lelaki semua, wahai pahlawan-pahlawan, ya tak? Hayya hayya ya rijal, hayya lil jihad, ish azizan aw mut syahidan, wala tubali lil adu. Jangan peduli kepada musuh. Jadi ada perkataan aw mut syahidan, atau matilah syahid. Jadi kalau kita nak suruh seseorang itu, matilah kamu, mut, ya tak? Kalau dah ramai, mutu, ya tak? Kalau dah ramai jadi mutu, matilah kamu semua, ya tak? Mutu kama mata Rasulullah. Matilah kamu sebagaimana matinya Rasul. Itu peristiwa perang Uhud. Itu peristiwa perang Uhud, ya. Mutu kama mata Rasulullah, begitu. Sebab khabar angin mengatakan Nabi telah mati. Mata Rasul, kata dia, ya tak? Lalu dia terduduk. Itu kalau dah Nabi mati, kau mengapa duduk pula? Bangun, matilah kamu bagaimana matinya Rasul. Itu ceritanya, ya tak? Qum famutu kama mata Rasul. Itu dalam peperangan Uhud, ya. Disangkakan mati sebab Nabi jatuh ke dalam lubang yang digali sebagai perangkap oleh musuh, yang di dalamnya ada kaca, ada duri dan sebagainya, ya. Udahlah tak ada di permukaan. Nabi dah tak ada di permukaan perang. Jadi orang ingat dah tak ada lah. Itu jadi tersebarlah khabar angin mengatakan Nabi kecundang, ya tak? Lalu ada yang terduduk. Bila Nabi itu kecundang, kata dia percaya Nabi sudah tidak ada kecundang, udah ada yang terduduk. Lama ada sahabat tengah berperang ni, tengok ada sahabat yang duduk. Hei, kau ni apa duduk ni, orang perang? Dia kata, mati dah Rasulullah. Kalau dia mati, koma tu bangun dan matilah bagaimana dia mati. Begitu, ya. Membakar semangat, ya tak? Membakar semangat supaya janganlah putus asa, bahkan matilah sebagaimana matinya Rasul, ya. Jadi ada yang mati syahid, fi sabilillah ini tadi, maka la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Ini dipanggil jawab, ataupun lebih tepatnya ialah khabar, predikatnya ataupun ceritanya. Mana subjeknya? Subjeknya walladzina hajaru. Itu subjek dia. Mubtada'nya dekat walladzina hajaru. Itu di situ mubtada' dia. Di situ dia punya subjek. Mana dia punya predikatnya? La yarzuqannahum. Ataupun dalam bahasa Arabnya khabarnya ialah la yarzuqannahum. Pasti, ya tak? Pasti ia, yakni Allah akan merezkikan. Ya, kalau nak terjemahnya tuan-tuan, lam tu terjemahannya demi. Lam tu terjemahannya adalah demi. Mana datang pasti tu? Nun syaddah. Nun syaddah itulah yang menjadikan pasti. Ya, demi pasti ia. Mana ianya? Ya tu. Mana ianya? Ada ya, yarzuq, ia akan merezkikan akan mereka. Apa dia? Rizqan hasana. Allah akan merezkikan akan mereka dengan rezeki yang, iaitu syurga. Jadi di sini rupanya rezeki ni bukan hanya makan minum je. Ya tak? Rezeki ni bukan hanya makan minum je. Konsep rezeki itu rupanya luas. Iman, ya tak? Ilmu, ya tak? Syafa'ah, syurga, itu rezeki belaka. Jadi tidaklah boleh kita kata rezeki itu semata-mata makan minum. Bahkan iman, ilmu, ya tak? Hidayah, itu semua adalah rezeki belaka. Ya, cuma kita dipahamkan kadang-kadang rezeki itu benda yang nampak, yang sifatnya makan dan minum. Dah, ya tak? Mempunyai anak yang soleh adalah rezeki, ya, adalah rezeki. Mempunyai isteri yang solehah adalah rezeki, ya tak? Adalah rezeki. Nah. Jadi jawab ataupun khabar kepada mubtada walladzina hajaru ialah la yarzuqannahumullah rizqan hasana. Demi pasti. Demi itu dekat lam tu. Pasti itu dekat nun syaddah tu. Ya, di depan itu ia, ya tak? Demi pasti ia akan merezkikan akan mereka yang mati ataupun yang terbunuh tadi. Siapa? Iaitu Allah akan rezekikan dengan rizqan
hasana, syurga lah tu. Rizqan hasana itu adalah syurga, ya tak? Wa innallaha lahuwa khairur raziqin, ya, bahwasanya Allah itulah sesungguhnya dialah khairur raziqin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Manusia boleh bagi, tetapi yang sebaik-baiknya Allah jua, ya. Khairur raziqin ini dalam surah Jumaat ada kan? Ya, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur ar-raziqin. Di sini pun ada khairur raziqin. Dalam surah Jumaat itu menceritakan bagaimana orang tengah dengar khutbah Nabi, tiba-tiba sampai di Madinah kafilah dagangan daripada Syam dengan segala barangan-barangan daripada Syam ni tadi, daripada Syria. Dah pakat keluar. Wa tarakuka qa'ima, lalu mereka tinggalkan engkau seorang berdiri berkhutbah. Bayang kalau ya, Nabi tengah berkhutbah, seorang keluar. Kita pun kalau tengah ngajar ya, tengah kita berlabun adik-beradik, seorang keluar Nabi rupi tu buat dia mah. Seorang keluar pergi tengok apa yang baru sampai ni tadi. Tengok apa yang baru sampai daripada Syam, Syria tu. Itu wa idza ra'au tijaratan. Tijarah tu maknanya perniagaan sampai daripada Syam. Apa jadi? Infaddu ilaiha. Infaddu tu ifadah. Kan ada tawaf ifadah, maknanya berbondong-bondong, ramai-ramai. Infaddu ilaiha, semua pakat berbondong pergi tengok barang-barang dagangan yang baru sampai. Wa tarakuka. Taraku tu maknanya taraka. Apa makna taraka? Tinggal. Mereka tinggalkan engkau seorang qa'imah, berdiri di mimbar. Turun ayat tegur mereka. Qul, katakanlah ya Muhammad, ma indallahi khair, apa yang di sisi Allah itu lebih baik minal lahwi wat tijarah, ya tak? Lebih baik apa yang ada di sisi Allah, pahala yang di sisi Allah mendengar khutbah itu lebih baik daripada tijarah yang baru sampai daripada Syam. Wa huwa khairur raziqin, dialah yang sebaik-baik memberi rezeki, bukan yang ada tu, ya tak? Jadi itu kisah khairur raziqin, ya. Jadi maknanya Allah lah yang sebaik-baik yang memberikan rezeki, ya, bukan manusia. Hadirin-hadirat sekalian, ternyata bahawa iman saja tak cukup, kena ada hijrah. Dalam satu ayat Quran disebut wallazina amanu walam yuhajiru malakum min wilayatihim min syai'. Siapa yang beriman tapi tidak mau berhijrah meninggalkan Mekah, darul kufri ila darul Islam, malakum min wilayatihim. Wilayah ni maknanya ialah perlindungan, pengaruh, perlindungan, naungan. Malakum min wilayah, kamu jangan naungi mereka ya Rasulullah, wahai Rasulku, kamu jangan lindung, kamu jangan naungi mereka yang tak mau hijrah ni. Apa jadi? Dia bertanggung sendiri. Orang dah suruh hijrah, tak nak hijrah. Jadi malakum min wilayatihim min syai', kamu tak ada hubungan dengan orang yang tak mau berhijrah ini. Illal mustad'afin, kecuali yang tak berhijrah tu kerana lemah, tak upaya. Mustad'afina minal wildani wan nisa, illal mustad'afina minan nisa'i wal wildan. Ada orang perempuan yang tak mampu nak hijrah pasal tak ada kawannya, ataupun kanak-kanak tak ada siapa yang menemannya, ataupun rijal yang tak upaya, la yastati'una hilah, ya tak? Laki-laki yang tak upaya nak hijrah, itu lain. Tapi yang berupaya tak mau juga hijrah, kamu putus dari mereka. Malakum min wilayatihim min syai', ya tak? Jadi berat bila tak hijrah. Kalau beriman saja tapi tak berhijrah, berat hukumnya. Bahkan dianggap zalimi anfusihim, mereka telah menzalimi diri mereka, ya. Dia soalan tu dia macam main volleyball, ya tak? Dia macam volleyball, dia panggil set, ya tak? Set tu ataupun feeder lah. Kalau main takraw, feeder, ya tak? Dia ada tekong, dia ada feeder. Feeder ni ngumpan.
Lepas tu datang killer. Killer ni maknanya yang lipat ni lah kan. Tengok ekor pari ke, lipat apa ke, tak? Kalau kalau yang volleyball kan dia ada dipanggil apa? Dia set apa? Set itu. Allahu alam. Jadi sebenarnya kita kata kita tak adalah sangsikan dari sudut niatnya mau berwakaf ya fi sabilillah sehingganya dia sanggup, maknanya kita kata memperuntukkan sekian jumlah wangnya, bukan sedikit. Ada yang 20,000, ada yang 30,000, bukan sikit, untuk fi sabilillah. Itu sudah satu orang kata pengorbanan yang tinggi lah. Ya tak? Seseorang yang bila meninggal esok dia ada sedaqatin jariyah. Alhamdulillah. Ya tak? Cuma kita kena faham bahawa bila wakaf, maka harta wakaf itu ada pemegang amanah, dan kemudian jawatankuasa yang memegang amanah ni mengurus mengikut perlembagaan dan juga peraturan. Maka bahawa yang diwakafkan itu bukan homestay, yang diwakafkan itu bukan homestay kepada pewakaf. Ya tak? Sesekali rasa nak berubah angin, datang kemari. Jadi pemegang yang mengendalikan, kita kata jawatankuasa yang mengendalikan itu, maka dengan amanah yang ada itu mesti mentadbirnya mengikut kehendak peraturan itu. Ya tak? Jadi yang pewakaf tu pun kena sedarlah peraturan itu. Ya tak? Kalau dia tak dapat menepati kehendak daripada wakaf itu, sehingga dia rasa macam masih dia punya, dia pula nentukan, ya tak? Bila-bila dia nak duduk ikut suka dia lah. Jadi itu sudah tidak menepati kehendak daripada maksud wakaf. Dia jadi macam dia punya lagi. Ikut suka teman lah, katanya, ya tak? Oh Allah, ya. Jadi di situ maknanya pahala berwakaf, alhamdulillah. Perlaksanaannya itu kuranglah, perlulah ditingkatkan supaya benar-benar mengikut kehendak regulation, peraturan, maknanya jawatankuasa yang mengendalikan harta wakaf. Jadi jangan pewakaf pula dia buat macam rata dia pula lagi. Itu maknanya kena sebagai koreksi lah, sebagai muhasabah lah, ya, sebagai muhasabah. Saya wakafkan bersikar untuk pondok ni contoh, ataupun van, saya wakafkan van untuk pondok. Lepas tu tiba-tiba sekarang saya ada kunci spare, sekarang dah saya ngambil, ngenok je pergilah terkabu, apa nama wakaf nyopi tu kan. Jadi orang pondok nakkan van tu, nak pergi mengaji, dah tak ada vannya, mana perginya, udah diambil yang mewakaf tu, dibawa ke Latar Kabu, apa pesennya kopi tu. Jadi sudah lari daripada maksud wakaf. Jadi berkorban dengan van itu alhamdulillah dah ada pahala, tapi pengurusannya itu sudah kurang pahalanya, cacatlah makna amanah, makna kita telah maknanya mewakafkan tu. Dia seolah macam kita rasa yang dia tu, benda tu kita punya lagi. Jadi itu kena perbaikilah, ya. Sebab itu kita kata kita dengan wakaf ini, bila kita dah serah, sudah biar jawatankuasa yang mengurus itu menentukan, melaksanakan peraturan-peraturannya, ya tak? Barulah dia jadi makmur, imarah. Sebab di sana ada pemohon-pemohon yang menunggu-nunggu bila gamaknya, ya tak, demo nak dimasukkan, bila ada kekosongan. Hakikatnya ada kekosongan. Sebab apa? Sebab yang jenis datang sesekali itu kosonglah sebenarnya, ya tak? Jadi kalau kita nakkan pahalanya penuh, markahnya tinggi, buat cara betul, iaitu lepaskan supaya akhirnya orang yang benar-benar nak datang itu, nak duduk dengan pengajiannya, akan lebih dapat menikmati dan kehendak peraturan itu dapat dipenuhi, ya tak? Jadi yang ini bukanlah hijrah dah, ini lebih kepada pengertian maksud pelaksanaan wakaf tadi, ya. Untuk menyelamatkan akidah dan menyelamatkan diri mereka dalam peristiwa hijrah ke Habasyah, itulah dianya. Peristiwa hijrah ke Habasyah itu pasal sudah diganggu, sudah diambil nyawa, maknanya Yasir, sudah diambil nyawa Sumayyah oleh Quraisy. Maka Nabi akhirnya
mengizinkan mereka berhijrah. Yang lemah-lemah yang tak upaya mempertahankan diri ni, Nabi suruh hijrah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib demi menyelamatkan nyawa dan akidah. Itu berlaku, memang berlaku, ya tak? Itu pun sebahagian daripada hijrah. Kemarin ya, contohnya di Palestin dan sebagainya, terpaksa lah keluar, ya, terpaksa keluar untuk menyelamatkan seketika, ya tak? Tetapi bukanlah selamanya, mesti ada penyusunan, ya, mesti ada penyusunan. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa orang-orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya dan keluarganya berhijrah di jalan Allah. Ataupun kalau nak ditambah lagi, harta bendanya. Sebab arahan daripada Nabi, jangan bawa harta benda, jangan keluar terang-terang, keluarlah waktu-waktu malam. Kalau boleh jangan ramai-ramai, ya tak? Supaya maknanya tak dapatlah musuh mengesan. Jadi ini cara Nabi mengurus risiko hijrah itu. Ya tak? Maknanya mau tak mau buat kerja baik ini ada risikonya, ada kepayahan yang akan ditanggung. Tapi bagaimana nak mengurangkan kepayahan? Nabi kata, kamu hijrah kalau boleh malam. Kemudian jangan ramai-ramai, barang jangan bawa. Jadi meninggalkan barangan-barangan yang begitu berharga ni bukan senang, ya. Tapi fi sabilillah, demi, ya tak, untuk taat perintah Allah, tinggallah kampung halaman. Nabi masa tinggalkan kampung ataupun kota Mekah tu menangis melihat Mekah tu daripada atas bukit. Nabi tengok balik ke kota Mekah. Nabi kata, innaki la ahabbul bilad ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki ma taraktuki, atau kama qala Rasul. Wahai Mekah, kamulah tempat yang paling aku kasih. Kalaulah tidak kerana kaum aku sendiri menghalau dan mengeluar aku keluar daripada kamu, tidak aku nak tinggalkan kamu. Nabi bercakap dengan Mekah tu. Nabi bercakap dengan Mekah. Sebabnya manusia kena faham tak, benda-benda yang tak bernyawa ni pun sebenarnya ada kehidupannya. Macam tokar tak? Jangan harui. Jangan dianukan sikit. Sekarang udah dia merajuk. Tokar ya, khabar je nak tukar tokar baru. Lepas tu mula dia kata. Dia meragam. Syah macam reti je lepun. Ni dah macam reti je. Itu pesennya tak. Jadi jangan, ya, maknanya walaupun tak bernyawa tapi sebenarnya ada kehidupan dia, ya tak? Ada kehidupan dia. Jadi maknanya Nabi bercakap dengan Mekah begitu. Bukan Nabi tak sedih meninggalkan kota Mekah, ya. Tapi apakan daya, sebab Madinah memberikan, ya, wewenang ataupun memberikan kita kata ruang yang luas untuk Islam ditegakkan sebagai ya'lu wala yu'la alaih. Sedangkan Mekah itu Islamnya kekal sebagai ghariban, kekal sebagai asing, ganjil, dagang, tak mendapat tempat, ya. Jadi ada yang terpaksa tinggalkan sanak saudaranya dan keluarganya untuk berhijrah pada jalan Allah. Yalah, maknanya kita kata contohnya anak Abu Sufyan, siapa nama? Ramlah. Ataupun nama gelarnya Ummu Habibah, ya tak? Ummu Habibah, anak Abu Sufyan, namanya Ramlah. Paksa tinggalkan ayah dia. Abu Sufyan pembesar, tapi oleh kerana Ramlah itu masuk Islam, ya, Abu Sufyan maknanya Ramlah itu masuk Islam, maka dia tinggalkan ayah dia untuk berhijrah ke Habasyah contoh, ya. Jadi berhijrah ini adalah fi sabilillah, bukan soal kepentingan peribadi. Allah suruh hijrah, ya tak? Siapa yang tidak hijrah dianggap sebagai berdosa besar. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang yang diwafatkan oleh malaikat tadi dalam keadaan mereka tak berhijrah, mereka disebut zalimi anfusihim, menzalimi diri sendiri dengan dosa, tak mau berhijrah tadi, ya tak? Qalu fima kuntum, lalu malaikat itu menempelak, kenapa kamu tidak berhijrah? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas, ya. Kemudian dalam perjalanan ataupun di tempat tujuan ia menemui ajal secara wajar, ya, secara wajar di atas tempat tidur ataupun menemui ajalnya gugur dalam medan jihad, alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ya tak? Hijrah lalu berjihad pada jalan Allah, Allah janji akan membalasnya, la yarzuqannahumullah rizqan hasana, dengan menempatkannya di dalam syurga. Kenapa? Sebab dia sanggup tinggalkan segala keselesaan. Tuan-tuan,
Orang dulu-dulu ya. Dia ada tanah. Atau adiknya baru kahwin. Ambil lah tanah abang tu kat tepi tu. Kamu buatlah rumah. Buatlah kehidupan di situ ya tak? Begitu pesennya orang dulu Sekarang jangan. Ya tak? Sekarang jangan ya tak? Yang dah ada rumah buat homestay. Yang dah ada rumah buat homestay. Yang tak ada rumah ramai lagi ni. Lagi sekali ya. Yang dah ada rumah buat homestay sana, homestay sini. I punya homestay sana, I punya homestay situ. Okey dah. Ni yang tak ada rumah ni. Ni tak ada rumah ni tak? Beza ya tak? Suasananya ialah kita lebih kepada penting ya, maknanya kita kata diri. Kita tidak bersifat ummah sentrik ya, tidak berfikir secara ummatan wahidah. Kita tidak berfikir secara umat yang satu ya. Zaman kita kadang-kadang ya, kita tengok masing-masing itu lebih mementingkan diri sendiri. Jadi kekuatan Islam apabila umat ini merasakan diri mereka sebagai diri yang satu, berpikiran dengan ummah sentrik tadi, maka akan berkorban apa yang ada untuk kebahagiaan umat. Sehingganya kebahagiaan umat itulah kebahagiaan dia. Selagi umat ini menderita, dia tidak akan rasa bahagia ya. Selagi umat ini menderita, dia tidak akan rasa bahagia. Cari juga jalan bagaimana nak memberikan kebahagiaan kepada yang ramai ini. Jadi itu kita tengok Nabi tak pilih jalan mewah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi Nabi tak pilih jalan mewah. Nabi lebih selesa apa yang ada pada dia untuk maknanya diinfakkan pada jalan Allah. Maka begitulah kehidupan ya, kehidupan baginda ya. Jadi maknanya mereka sanggup mengenepikan kepentingan diri untuk sahabat yang lain. Itu dipanggil ithar ya, ithar. Dia ukhuwah ni dia ada darajat dia. Paling tinggi dipanggil ithar. Ithar ni kalau nak eja alif ya sa alif ra ya. Ithar ni kalau nak dieja alif ya sa alif ra. Ithar. Apa makna ithar? Ithar ni maknanya ialah mengenepikan keselesaan diri untuk saudaranya yang lain. Mengenepikan keselesaan diri untuk saudaranya yang lain. Itu ithar. Ini persaudaraan yang paling tinggi. Darajat yang paling rendah persaudaraan ini ialah bersangka baik. Paling tinggi ithar. Paling rendah darajat persaudaraan bersangka baik. Husnudzan. Kalau suami isteri pun begitulah. Paling tinggi ithar, iaitu sanggup mengenepikan kepentingan diri untuk keselesaan ya pasangannya. Ya tak? Maknanya biarlah pasangannya lebih selesa dari dia. Begitulah kita, biarlah saudara kita lebih selesa daripada kita. Arwahnya Pak Leman ya, orang Kota Lama ni bersahabat dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi di Singapura dalam PKMM. Ya tak? Apa dia? Partai Kebangsaan Melayu Melaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Terserempaklah dalam bah di Singapura. Leman, lama tak nampak, ada duit ke? Dr. Burhanuddin tanya, ada duit ke? Leman kata tak ada, doktor, tak ada duit. Nah lah, aku ada RM10, kamu ambil 7. Aku ada RM10, kamu ambil 7. Kalau kita terbalik, kamu ambil 3, aku ambil 7. Tak? Paling tinggi kita boleh bagi, kamu ambil 4, aku pegang 6. Ya tak? Tidak, Dr. Burhanuddin bagi 7 pada Pak Leman. Ya Allah ya. Dia pegang 3. RM3 masa itu ya tak? Pak Leman kita dulu. Arwahnya Pak Leman kita dulu. Jadi dia memang sahabat Dr. Burhanuddin dalam PKMM ya, dalam Partai Kebangsaan Melayu Melaya dahulu. Dia adalah kiranya partai yang pertama menuntut kemerdekaan. Bukan yang 46 tu. 46 tu kemudian dia ini PKMM ni 45, Mei 45. Mei 45 dan slogannya adalah merdeka. Yang 46 tu slogannya adalah hidup Melayu. Ya, hidup Melayu. Dia tak berani kata merdeka sebab nanti orang putih. Nanti apa kata orang putih. Ya tak? Jadi yang 46 itu kemudian yang lebih awal daripada 46 yang menuntut kemerdekaan ialah PKMM.
Tapi kita kata sejarah itu dilipat dan disimpan. Orang tak itu, ya tak? Orang ingat sikit-sikit apa-apa kalau merdeka 46 punya. Yang tahun 46 tu je lah, ya tak? Yang tahu apa. Ini yang lain-lain ni. Ya tak? Yang lain-lain ni, yang Persatuan Melayu Semenanjung ni, PMS. Yang MATA ni, Majlis Agama Tertinggi Melaya ni macam mana? Banyak kalau nak dibincang, ya tak? Jadi maknanya di situ kadang-kadang sejarah ni diselewengkan, ya tak? Lalu terbentuklah satu pemikiran, ya tak? Yang tertentu untuk, ya tak? Orang tertentu. Itu nak dibaca sejarahnya, ya. Jadi bagaimana ithar yang paling tinggi dalam persaudaraan, yang paling rendah dipanggil husnudzan. Kita pun begitulah suami isteri, dia tak? Paling-paling minima mesti ada bersangka baik. Kalau dah sangka buruk je, tak lama lah tu. Mana abang? Lepas mengaji tadi ke mana? Kata abangnya balik lambat sesaja lah pun, ya dah. Abang singgah kedai janda ya? Kedai janda tu. Kesian janda kena saja kan. Bukanlah, maknanya dia tak pinta hidupnya untuk menjadi janda, ya tak? Maknanya bukan ku, namun ku punya hati, ya tak? Kan dia punya hati, ya tak? Aku tak minta hidup begini. Si janda, dia minta ke hidup untuk jadi janda? Mana ada? Ini bukan saya nak memperjuangkan janda ni, bukan lah. Tapi nak ngabarkan, kesian kadang-kadang orang singgah kedai dia pun tak boleh lama-lama, ya tak? Ini tak termasuk yang di Lubuk Merobor lah, ya tak? Jadi mana situ? Esok tengok ada yang pergi ke Lubuk Merobor buat pemantauan, ya tak? Semana kata Ustaz Lubuk Merobor kedai janda ni, ya tak? Balik cerita kita, ya tak? Jadi maknanya di situ bahawa kalaulah suami sudah sangka buruk dengan isteri, you tadi ni I tengok lama kan? Dengan siapa you cakap tu? You punya boyfriend dulu ke? Kan? Bila dah ada sangka buruk suami isteri, kita pun dari sudut persaudaraan ni, dari sudut persaudaraan ni, bila dah A sangka buruk pada B, B sangka buruk pada C, habislah persaudaraan. Habis persaudaraan. Padahalnya itu paling-paling minima darajat persaudaraan yang paling-paling rendah, bottom line-nya ialah mesti ada sangka baik. Kalau dah tak ada sangka baik tu habislah. Ya tak? Tinggi sekali ithar. Ithar ni makna ketepikan segala keselesaan kita untuk orang lain. Itu dia ceritanya, bukan senang ya. Maka Allah janji akan membalasnya dengan menempatkan orang yang mati pada jalan Allah di dalam syurga yang disebut rizqan hasana, ya, akan tetap diberinya rezeki sebagaimana Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Perkataan yurzaq, yurzaq itu daripada ruziqa. Ruziqa, direzekikan. Ruziqa yurzaku, ya, ruziqa yurzaku, direzekikan, mereka akan mendapat rezeki yang berterusan. Tengok di situ ya, perkataan yurzakun itu dia dalam bentuk present continuous tense ataupun dipanggil fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni maknanya istimrar, continuous. Orang yang mati syahid ni terus dia dapat rezeki. Tapi bila kiamat esok, padang mahsyar, dibangunkan semula, dikatakan launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Bajunya berwarna darah, tapi baunya adalah bau kasturi. Jadi maknanya dia merasai nikmat syurga, tapi bila sampai mahsyar esok dibangunkan semula dengan bajunya yang berdarah itu, tapi baunya sudah jadi bau kasturi, ya tak? Kenapa dibangunkan? Nak menunjukkan keadilan Allah. Allah akan bicara semua orang, ya, Allah akan bicara semua orang. Jadi dalam ayat ini katanya la tahsabanna, jangan sekali-kali. Dari mana saya terjemah sekali-kali itu? Nun syaddah, ya, asalnya la tahsab, asalnya la tahsab. Jangan kamu mengira, jangan kamu hisab, jangan kamu hitung. Tahsab itu hisab, jangan kamu mengira. Tapi saya terjemahkan sekali-kali itu dari mana? Nun itu syaddah.
La tahsabanna, jangan sekali-kali kamu mengira orang yang qutilu dibunuh fi sabilillah itu amwata, amwat, mati, ya, mati. Maknanya amwat jamak kepada mauta. Kalau seorang mauta, kalau dah banyak amwat. Jangan ingat mereka itu mayat-mayat yang mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan. Tapi bukan di sisi kita. Di sisi kita, kita nampak darah, kita kebumikan tanpa mandi, ya tak? Maknanya bagi kita, kita rasa mati syahid. Tapi di sisi Allah, mereka itu ahya'un inda rabbihim yurzaqun, tetap kan diberi rezeki. Sebab itu dalam ayat yang lain dikatakan mereka itu farihin, gembiranya mereka. Kemudian mereka yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, mereka memberikan khabar-khabar, rangsangan dan motivasi kepada orang yang belum lagi syahid seperti mereka. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan risau, jangan takut untuk berjuang. Jadi dia bercakap dengan kita ni yang tak berani ke, yang belum mati syahid ke dan sebagainya, dia akan bercakap dengan kita, ya. Jadi farihina bima atahumullah min fadli, mereka gembira dengan apa yang Allah bagi daripada rezeki. Itu yang dikatakan yurzaqun. Jadi yurzaqun tu fa'il mudhari' lil majhul, ya, diberi rezeki akan mereka, ya. Jadi Allah berjanji bahawa barang siapa membalas, yang ini ayat ini belum kita baca lagi. Allah berjanji bahawa barang siapa membalas, itu ayatnya belum kita tengok maknanya. Itu sebenarnya ayat 60. Itu adalah ayat 60. InsyaAllah untuk minggu depan kita akan lihat ayat la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, ayat 59. Jadi kita baru habis ayat 58, makna kalimah, analisanya dan juga tafsirannya. Belum masuk ke ayat 59, la yudkhilannahum mudkhalan. Ya, sebenarnya kita kata bahawa dalam masa kita membicarakan tentang fiqhul jihad malam Selasa, kan dikatakan bahawa jihad itu fardu kifayah. Sekiranya kita membantu musuh, kita membantu kawan-kawan saudara-saudara kita yang di luar, yang diganggu oleh musuh, menjadi fardu ain kalau musuh dah datang serang ke negara kita, maka jihad jadi fardu ain. Tapi kalau kes Palestin, Bosnia kemarin, Kashmir ke apa ke, itu dipanggil fardunya adalah fardu kifayah. Jadi maknanya orang yang berjihad untuk membantu umat Palestin, ya tak, membantu umat Kashmir, membantu umat Islam di Afghanistan untuk menghalau komunis Rusia, itu semua mati syahid. Itu semua adalah mati syahid. Jadi kita tak boleh pandang remeh dan rendah. Dalam konteks ISIL, ya tak? Dalam konteks ISIL, apa nama tu, Islamic States of Iraq and dia punya pendapat bahawa Amerika dan sekutunya dan juga tali barutnya perlu dikalahkan, ya, perlu dikalahkan. Jadi kalau sekiranya dari sudut fiqh ada kesilapan ISIL, ya tak? Dari sudut fiqh kod ada kesilapan ISIL, iaitu mereka membunuh orang awam, sedangkan orang awam Nabi tak benarkan bunuh. Itu salah dari sudut fiqh. Tapi dari sudut akidah, menentang musuh Allah, tak ada apa masalahnya, bahawa memang kita diwajibkan menentang musuh-musuh yang datang, makna menjajah umat Islam. Jadi dalam konteks itu, bagi saya, mereka yang membantu umat Islam, ya tak? Mereka yang membantu umat Islam untuk membebaskan Iraq daripada penjajahan, maka bagi saya itu satu niat yang betul, sahih. Cuma di celah-celah itu tiba-tiba bunuh orang awam, yang itu mudah-mudahan dosa itu terampun lah, mudah-mudahan, ya tak? Mudah-mudahan dosa itu terampun. Ya, kita pun tak tahu Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi ni maknanya dia mengaji di mana.
Tetapi ayat yang 60 yang kita akan baca nanti, bahawa ada berbicara tentang ISIL ini, ataupun ada berbicara tentang kisah bagaimana kezaliman orang buat pada kita, kita boleh balas dengan kezaliman yang sama. Ya, itu kita tengok nanti ayat 60. Ada cerita. Kita tadi ayat 58. Tengok ayat 60, bagaimana zalim orang dah buat pada umat Islam di sana. Kita berhak untuk balas kezaliman yang sama. Tapi tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Ya tak? Berhak untuk membalas dengan kezaliman yang sama. Jadi wallahu alam, apakah itu ayat 60 ini menjadi sandaran kepada Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi, kita tak tahu. Tetapi bagi saya demo telah berjasa. Ya tak? ISIL ini ada jasanya, iaitu menghalau penjajah. Ketika mana lari tentera Saddam Hussein bila datang Amerika menjajah, tentera Saddam lari. Atau tenteranya bergaji berupa, bukan nak mati. Ya tak? Bukan nak mati, kira nunggu hari bulan 27 hari bulan je. 27 hari bulan. Rimau kenyang je. Ya tak? Rimau kenyang. Lari lah, incit lah. Tapi tentera ini dia bukan jenis berubah, dia memang nak membebaskan kita kata Iraq itu daripada penjajahan. Wallahu alam. Ya tak? Dan kemudian dia pula tak ambil senjata daripada Amerika, tak macam Taliban. Taliban dia ambil senjata daripada Amerika. Habis dia ni dapat senjata dari mana? Dia recycle. Perang-perang dapat senjata, guna. Kemudian upgrade. Kemudian kita nak tengok, wallahu alam, kita nak tengok seseorang itu musuh ke kawan. Kita tengok senjata musuh hala ke siapa. Kita nak tengok satu kumpulan ni musuh ke kawan kita. Senang je ukurnya. Senjata musuh hala ke siapa? Senjata NATO, senjata Amerika, serangan Amerika ni hala ke siapa? Hala ke mana? Kan? Kalau nak ukur lah. Kalau nak kata demo itu sebahagian daripada Amerika dalam perancangannya, okey. Tapi nak tanya, senjata musuh ke siapa sekarang ni? Ya tak? Senjata musuh ke Bashar Assad ke? Ke Nuri Maliki ke? Ke senjata musuh ke ISIL? Jawablah sendiri. Jadi di situ kita dapat tahu kedudukan. Jadi kalau ada salah demo dari sudut kekejaman ke dan sebagainya, itu boleh dibetulkan. Itu boleh dibetulkan. Ya tak? Sepatutnya ada perbincangan. Tapi kadang-kadang Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi ke, dulunya Syekh Ahmad Yasin ke, demo tengok dunia Islam ni banyak sangat berkonferens, banyak sangat bersidang, nolong hidup juga. Lah pun tak ada sudahnya. Sebab orang selalu mempersoalkan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi ni daripada ISIL ni, apa tak bincang dengan ulama? Bukan lagi nak bincang, senjata dah depan mata, nak bincang apa? Jadi yang dunia Islam ni tak habis-habis bincang je. Sopalah Hamas. Hamas akhirnya tak ada bergantung kepada OIC dah. IC je kan? Buat apa? Dan keluarlah istilah mereka, la mu'tamar, la mu'tamar, la nuridu siwa Umar. Ya, kalau kita tengok slogan Hamas, apa dia? Ya, mereka kata la mu'tamar, la mu'tamar, la nuridu siwa Umar. Ya tak? Tak ada dah mu'tamar ni. Conference sana, conference sini, kata dia. Tak? Habiskan duit je. Bersidangnya di Hotel Marriott pula tu, hotel-hotel Amerika bersidang. Nama ya tak? La nuridu siwa Umar, la mu'tamar. Kami tak nak mu'tamar. Yang kami nak Umar yang membebaskan Baitul Maqdis. Itu je yang kami nak, kata di Hamas. Ya tak? Sidang saja bendanya, ngabiskan yongat je. Ya tak? Tak, maaf lah tuan-tuan, Arab ni kalau bersidang, ya Allah, sampai pukul 2-3 pagi bersidang. Terpelantin Abu Rokok tahu. Punya berkelahinya tu, ya, Abu Rokok depan tu, pum melantik. Tapi kerja apa tidak? Tak, maaf lah kan. Lepas tu demo jenis bersidang kena start pukul 10 malam. Atau demo malam tak tidur Arab ni. Letih OIC ni tuan-tuan. Ya dah letih. Ya dah. Jadi negara-negara Islam yang lain kena ikut ragam Arab tu, yang jenis tak tidur malam ni.
Kita je ni pukul 11 dah tidur dah. Pukul 11 dah tidur. Arab tuan-tuan mana pula dia siang tidur. Ini dah letihnya jadi bersidang tak renti-renti. Itu barangkali itu yang menyebabkan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi ni dia tak ada nak bergantung lah kepada OIC ke ulama-ulama ke, sebab demo ni ke conference saja, seminar saja. Kami teruk juga depan dengan musuh ni. Itu je dia, tak? Wallahu alam. Dan yang keempatnya, kita tengok Turki, respon Turki. Itu pun satu persoalan. Ya tak? Kenapa Turki tidak halakan senjatanya kepada ISIL? Itu pun kita kena tanya juga. Ya tak? Tentu ada sebab yang dia reserve. Ya tak? Kenapa Turki reserve? Ya tak? Sehingganya dia tak mau halakan senjatanya kepada ISIL. Benda-benda opini harus dibincangkan, ya, dan sensitif juga benda ni. Ya tak? Bukan tak sensitif benda ni. Sekarang ke dalam pula. Ya tak? Wallahu a'lam. Ya tak? Tuan-tuan dan puan, sampai tunjuk dalam, ya, kita tengok dalam, yalah, internet ni pun satu hal. Kadang-kadang rupanya yang ditembak-tembak, kononnya ditembak-tembak, rupanya hanyalah replika-replika. Bukan orang berbenar. Dummy, patung rupanya. So, sampai ke tahap itu Amerika boleh buat, tuan-tuan. Penyamaran, ya tak? Boleh berlaku sampai ke tahap itulah. Ya tak? Makna untuk memburukkan image. Ya tak? Untuk memburukkan image. Yang hebat tu dia, yang betul itu dia, yang aman tu dia. Dia tu pengaman je kerjanya. Kalau dibaca sejarahnya, ya tak? Mereka lah yang memulakan banyak peperangan-peperangan di dunia. Hiroshima dan Nagasaki, siapa punya hair? Tak pernah mereka dihadapkan ke mahkamah, ya tak? Jenayah perang dalam isu ni Hiroshima Nagasaki. Itu kan ke civilian yang kena bunuh. Berapa ramai civilian, orang awam yang kena bunuh daripada Hiroshima Nagasaki. Sampai sekarang tidak dihukum Amerika. Padahal itulah pengganas, ya tak? Panjang ceritanya, ya tak? Wallahu a'lam. Yang ni kena bagi orang lain bagi, ya tak? Kita panggil Dr. Ridwan Osman, insya-Allah, ya tak? Boleh berbicara hal ini, ya tak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.